Allah SWT ada menyebutkan angka-angka di dalam Al-Quran. Dan angka-angka ini bukan hanya sekadar disebutkan tanpa ada maksud. Contohnya Allah menciptakan siang dan malam dalam masa 6 hari, 7 petala langit dan angka-angka yang lain. Demikian juga apabila pijakan angka ini dia berkaitan dengan ilmu matematik, dan di sana ada sudut mukjizat saintifik Al-Quran, sudut matematik. Apa yang saya nak bawakan pada tuan-tuan, puan-puan hari ini ialah tentang nisbah lautan dan daratan. Bumi kita, permukaan bumi kita adalah terdiri pada daratan dan lautan. Sebahagian besar bumi kita ini adalah terdiri pada lautan dan sebahagian kecil hanyalah daratan. Dalam bidang biologi, dalam bidang geografi yang kita belajar biasa disebutkan, dibundarkan 70-30, 70% lautan dan 30% adalah daratan. Namun demikian, angka yang disebutkan ini, kalau kita perhatikan apa yang disebutkan oleh Al-Quran, Al-Quran membicarakan dengan cukup detail. Ya, sebenarnya nisbah yang sebenar bukanlah 70-30. Itu hanyalah nisbah yang dibundarkan. Kita perhatikan, Al-Quran menyebutkan tentang lautan sebanyak 32 kali. Manakala Al-Quran menyebutkan tentang daratan sebanyak 13 kali. 32 campur 13 bersamaan dengan 45. Dan kalau kita nak kira persen dia, peratus dia, berarti lautan bagi 32 bagi 40 kali 100, kita akan dapat nisbah 71.1%. Ini nisbah lautan. Manakala nisbah daratan pula ialah 13 bagi 45 kali 100, dan kita akan dapat nisbahnya 28.9%. Dari sini pembahagian dapat kita perhatikan ialah nisbah lautan berbanding dengan nisbah daratan. Lautan merangkumi 71.1%, manakala nisbah daratan pula merangkumi 28.9%. Subhanallah. Sebenarnya inilah merupakan angka yang tepat yang ada pada pembahagian di antara daratan dan lautan. Nisbah daratan dan lautan merangkumi 71.1% daripada muka bumi ini, manakala daratan hanya merangkumi 28.9% daripada muka bumi ini. Subhanallah. Tuan-tuan, sekalian, kita tahu Nabi Muhammad tidak pernah belayar ataupun merantau di negara yang lain. Nabi Muhammad dilahirkan di Mekah, dibesarkan di Mekah, kemudian berada di Madinah. Nabi Muhammad tidak pernah pergi ke negara lain, melainkan ke Syam sahaja dalam kafilah bersama dengan kafilah perniagaan. Jadi bagaimana Nabi Muhammad tahu nisbah peratus di antara daratan dan lautan begitu tepat dan detail, sehinggalah dapat dibagikan dengan angka yang begitu tepat, sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah merantau seluruh dunia, dan ilmu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam belum lagi menggapai sampai peringkat pengetahuan seperti mana yang ada kita sekarang. Bukankah ini tanda bahawa ilmu yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Quran tentang daratan dan lautan ini bukan datangnya daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahkan datangnya daripada Allah SWT yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang Maha mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Dan Allah yang menurunkan Al-Quran kepada hamba-Nya Nabi Muhammad menjelaskan dengan nisbah yang ada di antara daratan dan lautan ini, dan nisbah ini adalah nisbah yang tepat yang diberikan oleh Allah SWT yang hanya diketahui oleh ilmuwan dunia pada abad ini. Subhanallah. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha. Nabi tidak bercakap ikut hawa nafsu, melainkan wahyu daripada Allah Subhanahu wa taala.